Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita baca dari surah Al-An'am, surah yang ke-6 dan mula ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, surah yang ke-6, surah Al-An'am ayat 48. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin." Dan tiadalah kami putuskan atau kami utuskan rasul-rasul itu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi amaran. Okey. Faman amana wa aslaha, sesiapa yang beramal soleh, siapa yang beriman, sesiapa yang beriman. Faman amana, sesiapa yang beriman. Dalam terjemahan kita tu tertinggal sesiapa yang beriman, wa aslaha, dan beramal soleh, fala khaufun alaihim, maka tidak ada kebimbangan ke atas mereka, yakni dari berlakunya kejadian yang tidak baik, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan berduka cita. Baik, ayat ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian adalah ayat, apa kaitan dia dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya ni cerita tentang istidraj kan semalam. Kita cerita tentang istidraj, di mana Allah Ta'ala ni akan menghukum orang zalim, itu orang yang tidak beriman kepada Allah,
ataupun orang yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu dengan seberat-berat azab. Okey. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan orang-orang yang kufur bahawa mereka ni apabila Allah Taala tarik mata, tarik pendengaran, penglihatan, tutup hati, siapa yang boleh buka hati? Tak ada. Dan Allah Taala ingatkan juga, kalau nanti tiba datang azab ataupun hari kiamat, nak minta tolong dengan siapa? Jadi tidak ada yang minta tolong melainkan kepada Allah. Semua ni adalah dakwah yang dibawa ataupun risalah yang Allah Ta'ala utuskan dengannya Rasul supaya manusia beriman dengannya. Ni, lalu Allah Ta'ala kata, kami tidak utuskan Rasul melainkan nak bagi bawa berita gembira. Berita gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Mubasyirin wa munzirin, dan pemberi peringatan. Kepada siapa pula pemberi peringatan? Kepada orang-orang yang ingkar. Kepada orang-orang yang ingkar. Jadi siapa yang beriman dengan Rasul dan beramal soleh, orang inilah yang akan selamat, tidak ada ketakutan dan tidak pula berduka cita. Walladzina kazzabu biayatina, adapun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, maka mereka akan dikenakan azab seksa dengan sebab mereka berbuat fasik. Berbuat fasik. Baik. Jadi ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman amana qalbuhu bima ja'u bihi wa aslaha amalahu bi ittiba'ihi iyyahum. Disebut dalam tafsir ni, beriman dan beramal ni, yakni beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul, beramal dengan cara mengikuti Rasul. Jadi kita ni, iman dengan amal kita ni kena ada sandaran dia. Kenapa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mudhirin faman amana wa aslaha. Siapa yang beriman? Beriman dengan siapa? Beriman dengan Rasul adilah. Kan ayat ni Allah Ta'ala sebut begitu. Tidaklah kami utuskan Rasul kecuali beri peringatan atau kecuali beri berita gembira dan memberi peringatan. Siapa yang beriman? Beriman dengan apa? Beriman dengan Rasul tadilah. Sebab tu dia duduk dalam satu ayat. Nah, dan beramal soleh. Beramal soleh ni ikut siapa? Ikut Rasul tadilah. Jadi iman dengan amal kita ni kena senantiasa dikaitkan dengan Rasul. Maknanya apa yang kita beriman adalah apa yang diajarkan oleh Rasul, apa yang kita beramal juga yang dicontohkan oleh Rasul. Tidak dinamakan orang beriman kalau dia percaya kepada apa yang Rasul tak kata. Dan tidak dinamakan orang beramal bila dia beramal dengan apa yang Rasul tak ajar. Clear, mudah. Ni kata main percaya mambang tanah, mambang angin, mambang api, mambang. Mambang tu pada orang Melayu dulu siapa dia? Penjaga. Mambang ni jin lah. Jin. Penjaga, kalau mambang air, hok jaga air. Mambang tanah, jin hok jaga tanah. Mambang api, hok jin hok jaga api. Mambang angin, jin hok jaga angin. Penjaga dia. Pas air, tanah, angin, api ni, 4 unsur ni, orang kita kuat menang lah dulu. Mambang tanah, mambang air, mambang angin, mambang api, mambang segala mambang. Habis cari mambang. Mambang ni apa? Jin lah. Penjaga. Ada tak Rasul ajar kita beriman dengan begitu? Tak ada. Maka jangan beriman dengan apa yang tidak diajar oleh Rasul. Zaman lalu ni dia mari pula dengan istilah mambang ni nampak kuno, dia mari pula dengan nama-nama lain.
Tapi sifat dia samalah. Dewa-dewa dia mari dengan nama dewa. Dewa tanah, dewa air, dewa angin, dewa api. Dia nama dengan dewa pada orang-orang non-Muslim lah. Mari orang Islam, dia mari dengan istilah wali. Nah, wali hak jaga ni, wali jaga kawasan, wali jaga tu. Benda sama je, dia tukar istilah. Semua benda ni tujuan dia sama je, iaitu memesongkan manusia daripada beriman dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lari kita daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kan Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, kalau kita baca hadis cerita tentang Fatihah kan, Fatihah ni Allah Ta'ala sebut qasamtu salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Aku bahagi solat ni Fatihah lah dalam ayat ni lah, hadis ni. Aku bahagikan Fatihah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam namakan Al-Fatihah dengan as-salah. Sebabnya solat tidak sah melainkan dengan Fatihah, dan itu kemuliaan surah Fatihah. Jadi Allah Ta'ala bahagi antara Fatihah ni, qasamtu salata baini wa baina abdi. Aku bagi solat ni, Fatihah ni, kepada dua, antaraku dan hamba-hambaku. Wali abdi ma sa'al. Bila hamba tu kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala kata hamba ni puji aku. Ar-Rahmanir Rahim, dia ni memuja aku. Maliki Yaumiddin, dia mengagungkan aku. Bila sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa Allah Ta'ala kata? Hadza baini wa baina abdi. Inilah dia ikatan antara aku dan hamba-Ku. Perjanjian kita dengan Allah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mari atas dunia ni, aku tak akan sembah melainkan Engkau. Ni perjanjian antara kita dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap waktu kita salat, kita declare perjanjian di depan Allah. Allah ajar supaya kita, wajibkan kita baca supaya kita ingat. Ni 5 kali sehari kita kena peringat diri kita. Peringat diri kita. Apa dia? Aku ni ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia perjanjian aku dengan Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari kita pengisytiharan, declaration antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah dijawab. Allah Taala kata, hadza baini wa baina abdi. Inilah dia antara aku dengan hamba-Ku. Jadi setiap hari, setiap waktu kita berada di atas landasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah yang kita panggil sebagai tauhid. Betul tak? Inilah kita panggil sebagai tauhid. Jadi syaitan ni, kerja dia ni nak memesongkan manusia daripada tauhid ni. Gilah mana-mana pun cerita dia, inilah hak utama dia nak buat. Inilah kita panggil bull eyes dia. Kalau orang main nembok ke mana, target hak paling utama dia nak tembok. Nama dia boleh tukar. Mambang macam kita kata ni. Orang kita dulu agak banyak lah duk minta tolong dengan mambang-mambang ni. Jaga kebun. Mambang-mambang ni apa? Jin lah. Jin. Mungkin jin dulu dia datang dalam rupa. Apa tu? Monster. Rupa. Kata-kata nampak hatu raya ni kak. Kaki dia bawah dengan lengok naik atas. Rumah nampak tinggi. Dia berupa dengan hatu raya. Dia berupa dengan apa? Langsui. Hatu-hatu dah berupa dan ganggu manusia. Nak suruh manusia ni takut kepada dia, tak takut kepada Allah. Mari pula langsui itu memang nak ngacar je. Hatu yang raya ni
Orang guna pula buat jaga kebun. Atur raya dah panggil tak? Buat jaga kebun tak? Boleh buat jaga kebun. Tadi orang zaman dulu, dia panggil ni khadam. Khadam ni apa? Pekerja. Mana dia anggap jin tu kerja untuk dia. Dan dia anggap sebagai salah satu benda hak hebat lah. Sedangkan minta tolong dengan jin ni dalam agama tak boleh. Minta tolong dengan jin ni dalam agama tak boleh. Sebab dia termasuk dalam benda gaib. Nak minta tolong dengan orang hak nyata tak apa. Minta tolong dengan orang hak nyata ada. Masalah bila minta tolong dengan jin ni, dia adalah ritual hak tujuan dia mari tu sebenarnya dia ni nak menyesatkan manusia. Dia boleh je tolong mu nak gapo aku ya hak mu nak, cuma dengan syarat syarat dia tu lah yang menyesatkan tu. Kalau tak ikut syarat macam-macam lah, kena begitu, kena begini, kita pun jadi takut, jadi bergantung harap kepada dia. Di situlah poin paling utama sekali ialah bila bergantung harap kepada selain Allah. Lagi dah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian marilah istilah mambang. Orang non-Muslim dengan istilah dewa. Dewa monyet lah, dewa tu lah, dewa ni kuanjing tak kuanjing, macam-macam. Shiva lah, Ganesha lah. Akhir sekali mereka anggap ni adalah jelmaan Tuhan. Mari pak kita orang Islam nak bunyi mambang takut tak comel ni, dia mari dengan istilah wali. Wali penjaga, istilah dia wali penjaga. Wali ni betul ada, tapi wali hak dia sebut tu tak ada lah istilah dalam agama gitu. Wali hak sebenarnya Allah Ta'ala kata, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali sebenarnya ialah orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dengan bertakwa ni serupa dengan amanah wa aslah kita baca. Beriman dan bertakwa ni beriman kepada Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul. Bertakwa yakni beramal. Amalan dia mengikut petunjuk dan contoh Rasul. Barulah jadi wali. Wali-wali ni dia kena beriman dan beramal mengikut panduan Rasul. Kalau tiba-tiba hak Rasul ajar dia tak buat, dia pergi buat hak Rasul tak ajar, tak jadi wali lagu tu. Tak jadi wali. Tak usah katalah jalan kewalian ni macam-macam orang duk cari. Ilmu mengenal Allah, mengenal diri dan mengenal Allah, nak jadi wali punya pasal. Ketahuilah wali-wali ni tidak akan jadi dia wali Allah melainkan dia ikut jalan Nabi. Kalau dia ikut jalan bukan Nabi, dia tak akan jadi wali Allah. Sebaliknya, kalau tidak jadi wali Allah ni, dia berpindah kepada satu lagi wali. Dalam Quran ni ada dua je wali. Aulia Allah dengan aulia syaitan. Wali setan. Wali setan. Jadi kalau dia tak jadi wali Allah, dia akan jadi wali setan. Gitu kaedah dia. Nak jadi wali Allah jelas. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia mesti beriman dan dia mesti bertakwa. Iman dan takwa ni dia bukan sekadar benda hak kita boleh sebut, tapi dia ada jalan yang benar yang menyampaikan kepada ketakwaan dan keimanan dia. Jalan tu kaitan dengan ayat ni. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa munzirin. Tidak kami utuskan rasul melainkan beri khabar gembira dan beri peringatan.
faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kalau dia tak beriman kepada Nabi, apa jadi? Walladzina kazzabu biayatina yamassuhumul azab. Dia mendustakan ayat-ayat kami, maka natijah dia dirasakan kepada mereka azab bima kanu yafsukun. Baik. Lepas tu orang-orang kafir ni juga, dia suka kalau nak beriman dengan apa-apa, dia nak tengok benda pelik. Ni rupanya fitrah manusia. Dia nak tengok kepada benda-benda ajaib. Jadi asyik-asyik dia minta dengan Nabi mukjizat. Sikit-sikit minta mukjizat, sikit-sikit minta mukjizat. Bila bagi, tak beriman pula. Pasal apa? Sebab kecenderungan dia nak tengok benda pelik tu adalah kecenderungan naluri. Tapi soal iman adalah hidayah. Ada orang suka tengok benda pelik sebab pelik dia je, tapi tak ambil iktibar daripada benda pelik tersebut. Dan kadang-kadang syaitan boleh tipu manusia dengan sifat kecenderungan dia itu. Ni mari zaman kita ni jenis geng ilmu kebal. Pelik. Tapi bila pelik tu dia rasa benar. Padahal tidak. Benda pelik dengan kebenaran ni dua benda yang berbeza. Dua benda yang berbeza. Bukan semua benda pelik tu betul. Pasal apa? Pasal benda pelik ni boleh jadi betul, boleh jadi mukjizat, boleh jadi sihir. Sihir pun pelik juga. Bagi contoh, jalan atas air, terbang di udara, boleh jadi mukjizat, boleh jadi sihir. Boleh jadi Nabi naik Isra Mi'raj, naik ke langit, mukjizat. Nah, mari seorang dia kata aku pun boleh terbang di udara, sihir. Tak? Jadi benda pelik ni boleh jadi mukjizat, boleh jadi sihir. Cuma je maknanya dia tidak ada kelaziman antara benda pelik dengan kebenaran. Kebenaran ni kayu ukur dia adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Cumanya orang ni dia sukalah tengok benda pelik ni. Lalu mereka minta dengan Rasul mukjizat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, pokok dia ni, kalau mu betul Rasul, tunjuk kepada kami macam ni. Kalau betul Rasul, tukar bukit ni jadi emas. Macam-macam. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW agar berkata, Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kamu bahawa perbendaharaan Allah ada di sisiku. Aku tak kata pun aku ada ilmu, aku ada perbendaharaan Allah. Yang ni nak tukar bukit jadi emas, nak bagi harta benda kepada kamu. Aku tak ada kuasa tu. Wala a'lamul ghaib, aku pun tak tahu benda ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, aku pun tak kata aku ni malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilai, tidaklah aku ikut melainkan apa yang diwahyukan kepada aku. Jadi Nabi SAW ni kata, aku ni sebenarnya nak kata aku memiliki keperbendaharaan bumi, kaya, atau boleh buat bumi apa aku suka, aku tak kata berlaku tu. Nak kata aku ni bertahu benda gaib, nak jadi gapo esok lusa, mu ni nak boleh anak banyak orang, mana-mana, lelaki ke perempuan, aku tak tahu benda gaib. Nak kata aku ni malaikat, tak juga. In attabi'u illa ma yuha ilai, tidak aku menyata aku ini tidak menurut melainkan apa yang diwahyukan kepada aku.
So, apa yang aku bagi tahu ni adalah apa yang Allah bagi tahu kepada aku. Qul hal yastawil a'ma wal basir. Maka katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang jelek? Afala tatafakkarun. Tidakkah mereka boleh berfikir? Ay hal yastawi man ittaba'al haqqa wa hudiya ilaih wa man dhalla anhu falam yunqad lahu. Samakah orang yang celak dengan orang yang buta? Orang buta dengan orang celak, maknanya orang yang buta di sini orang yang menolak, orang yang sesat, menolak dakwah Rasul, dengan orang yang celak, orang yang ikut dakwah Rasul. Jadi jawapan dia tak sama. Afala tatafakkarun. Tidakkah kamu boleh berfikir? Wa anzir bihi allazina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Dan berilah amaran dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang merasa takut bahawa mereka akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka pada hari kiamat. Wa anzir bihi allazina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim, yakni dihimpunkan pada hari kiamat. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi', yang tiadalah pelindung bagi mereka dan tiada juga pemberi syafaat bagi mereka. La'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Jadi ingat kepada hari akhirat. Kalau betul mu takut pada hari akhirat, kena ingat hari akhirat ni bila sampai tidak ada yang boleh membantu dan menolong. Setiap orang tu dengan cara dan bekalan masing-masing. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi peringatkan orang-orang yang takut bertemu dengan Allah akan persiapan diri. Pada saat itu tak ada orang boleh tolong, tak ada orang boleh lindung. Yang boleh lindung hanya Allah. Maka selama masih hidup atas dunia ni, bersiap sedialah dengan bekalan menuju akhirat. Itu maksudlah. Maksud dia. Cuma alik kita ni gak ralik. Tahu ralik? Ralik ni leka. Leka, asyik. Lalai. Kalau orang Kelantan dia panggil ralik. Orang luar panggil ralik ke? Ralik. Ralik ada deh. Bahasa rasmi ralik. Kalau kuaci tu orang Kelantan panggil biji ralik, butir ralik. Sebab bila makan duk ralik, dia panggil butir ralik. Setengah orang lah, mungkin ada orang tak makan, tapi saya ada orang makan apa tu, makan butir ralik. Butir ralik tu mana bila kita makan kita berasyik, leka, lalai, tak buat kerja lain, duk kekeh tu je, pelempong. Butir ralik. Ralik ni maknanya lah leka. Banyaknya manusia ni dia leka. Padahal Allah Ta'ala suruh beri peringatan untuk manusia ni yang takut hari akhirat. Mu takut tak? Takut. Habis tu kalau mu takut, mu buat apa ni? Apa persiapan kamu menuju akhirat? Jadi Allah Ta'ala ni suruh Nabi ingatkan. Kena ingat bahawa pada saat tu, pada hari tu tak ada orang boleh tolong, tak ada orang boleh lindung, melainkan amalan kita saja. Tapi dalam keadaan kita tahu benda tu pun galik. Ngaji Quran sekejap je, tengok telefon lama. Semayang cepat-cepat, lepas tu pergi jogging 2 jam. Gapo lagi? Banyak benda kita ni galik. Hak dengan Tuhan ni kita buat sikit je, hak kita buat banyak. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kekurangan kita. Kurang tu banyak, amal tu sikit. Kalau tidak kerana ayat-ayat rahmat yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Ta'ala ni, tak tahu dah kita ni setara mana, habislah kita. Tapi kerana adanya ayat-ayat rahmat, luasnya Allah, keampunan dia, memberi harapan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala ampuni dosa kita dengan istighfar yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga. Itu saja harapan kita.
Allah ni nak suruh kita khabar. Jangan pula kita ni terlalu yakin dengan ahli syurga, tak kena juga. Yakin terlajak pun tak boleh juga. Takut terlajak pun tak boleh juga. Dia kena apa? Takut kepada neraka tapi harap kepada syurga. Dua tu. Tapi hati nak imbang tu ke Allahu Akbar. Bahasa kita kat nak titing bola, tahu titing bola. Titing tahu titing. Timbang. Timbang bola. Titing bola pula tu. Timbang bola. Timbang bola dengan kaki, bukan timbang dengan tangan tu. Timbang bola ni nak kena setiap kali kita apa tu? Dia sepak tu nak suruh bola tu naik atas tu seimbang. Tidak pergi ke kiri, tidak pergi ke kanan. Hati ni nak jaga keseimbangan antara takut dengan harap ni. Susah macam kita timbang bola tu lah. Pasal apa? Bola dengan kita ni dia jatuh balik, kena timbang tu tung. Bila dia nak berhenti, hati ni dengan timbang bola tu sama. Hari ni kita timbang okey, esok belum tentu lagi. Bukan kata esok, sekejap lagi belum tentu lagi. Tak. Masa kuliah ni kat berasa takut kepada Allah, harap pun ada, takut pun ada. Balik rumah tu kat, apalah aku ni tak payah awal amal berapa. Timbang bola ni dia main setiap saat. Tang. Salah sikit kat, pung belah kanan. Salah sikit, pung belah kiri. Hati lagu tu. Bunyi sedap awak, antara kita kena imbang antara harap dan takut kepada Allah. Kita kena senantiasa berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kecek tak apa. Aju timbang bola tengok. Kata tengok. Lah dia tu. Tak. Tengok dia titing bola, timbang bola. Mudah. Setakat tu aku boleh buat. Boleh buat lah. Ambil bola tengok. Jadi kita dengar cerita mudah. Bila nak buat, baru dia tahu payah. Hati antara harap dengan takut pun begitulah dia. Bunyi macam mudah. Tapi yang menentukan kita dengan betul ke tidak hati kita tu adalah terbukti dengan amalan kita. Kita tengok lagu mana kita ni dengan amalan. Lagu mana kita ni dengan Allah. Nah, seimbang ke tak seimbang? Kalau balik tu rehat dia lebih, seronok dia lebih, main dia lebih, makna kita dah lebih belah rahmat . Makna kita rasa tak apa, aku buat ni pun Allah Ta'ala ampun dah dosa. Kalau nak cenderung kepada azab ni, tak, dia sangka aku ni dah tak ada dah harapan. Allah Ta'ala ni dia jadi macam kemurungan pula, jadi murung. Kemurungan dalam ibadat ada juga. Dia berasa Tuhan memang tak terima dah taubat dia. Dia rasa Tuhan memang tak sayang dah ke dia. Jadi murung, kemurungan dalam ibadat. Akhir sekali dia tak ada harapan nak masuk syurga. Dia rasa dia ni memang confirm ahli neraka. Kita bukan kita lah, nak ayatnya kita pun tak berani nak kata setara mana kita kan. Tapi ahli sunnah yang sebenar, orang Islam yang sebenar, duduk di tengah-tengah. Hai, payah. Kalaulah kita boleh simpan hati kita tu, kita lock. Mu jangan pergi kiri, jangan pergi kanan. Stay sini je. Tak apa. Tapi dia dengan kita ni dia terlepas umur kita. Terlepas macam kita timbang bola. Kalau kita boleh pegang bola, duk kaki kita pegang, tak apa. Tapi ni tangan kita tak boleh pegang bola. Kaki kita je boleh timbang. Dia nak ke kanan ke kiri ke, kita pun tak tahu. Semudah. Adjust sikit pun ke kanan, adjust sikit pun ke kiri. Begitulah hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Batu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hati manusia ni berada di antara jari jemari Allah, antara dua jari dari jari jemari Allah. Mana apa dia? Yuqallibuha kaifasha. Allah boleh balik
sebagaimana yang Allah kehendaki. Sekejap saja pung pergi kanan, sekejap ke pung pergi kiri. Hak soal rahmat dengan azab, rahmat dengan apa, takut dengan harap tu boleh kira. Takutnya pergi terbalik pak-pak atas ni. Mana terbalik orang ni terguling batin ke kita balik. Terbalik huru habis. Makna terbalik dari sudut apa? Berpindah daripada keimanan kepada kekufuran. Yang tu lagi bahaya. Tu terbalik pak tayar lah bahasa kita kan. Terbalik habis. Jadi soal harap dengan takut ni satu, masih lagi dengan Allah. Tapi kalau ada harap kepada selain Allah, habis. Kalau ada takut kepada selain Allah, habis. Tu bimbang. Tu bukan timbang kita. Tu memang dia tendang tu bola tahu gimana. Sesak habis dah. Allahu Akbar. Jadi hati ni payah nak jaga. Itulah nak ayatnya, hati ni payah nak jaga. Walaupun orang punya ilmu tasawuf dia tinggi, tapi tasawuf yang paling betul pun sebenarnya, nak tasawuf pun kalau tak kena arah, terbalik. Terbalik pak tayar, terbalik habis. Hak duduk zikir lompat-lompat tu, tasawuf lah tu. Ada tak tasawuf betul? Ada. Bila dia buat ikut tasawuf, mengikut panduan Quran dengan sunnah. Orang tasawuf zaman dulu, semisal apa tu, ulama besar dululah, Abdul Qadir Jailani sekalipun, dia ni akidah selamat, akidah salaf. Dari sudut amal ibadat ikut Quran, ikut sunnah. Tapi mari zaman ujung-ujung ni, tasawuf tidak lagi ikut Quran dan sunnah. Tasawuf dia ikut amalan guru dia. Ni pun dia ajar ni. Ni guru saya beri ijazah. Ni guru saya ajar ni. Sanad kepada tok guru saya. Yang tu asal nak timbang hati, biar duduk dalam sentiasa takut dengan Allah. Tapi salah timbang. Bukan setakat kiri kanan dah, ke laut terus. Pasal apa? Sebab dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dia nak jaga hati ni payah nak jaga hati. Kecek belakang boleh belakang kecek. Ustaz sendiri pun mengajar ni, cakap boleh waktu kita mengajar. Tapi lepas kita balik tu, waktu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Allah Taala sahaja yang tahu. Jagalah hati kita. Kena ingat bahawa perkara yang kita kena fikir senantiasa akhirat nanti. Akhirat nanti tak ada yang boleh tolong kita, tak ada yang boleh melindungi kita. Jadi siapa yang betul-betul takut kepada hari akhirat, maka dia kena bertakwa kepada Allah, iaitu buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang, berdasarkan contoh teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lalu Allah Subhanahu wa taala kata, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang beribadat dan berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, sedang mereka menghendaki keredaannya semata-mata. Ma 'alaika min hisabihim, ay la tub'idu haula'il muttasifina bihadhihi sifati 'anka bal ij'alhum julasa'aka wa akhissa'ak. Allah Ta'ala kata, jangan kamu jauhkan orang-orang yang bersifat dengan sifat ni. Apa dia? Orang yang senantiasa berdoa, beribadat kepada Allah pagi petang. Jangan kamu usir, makna jangan kamu jauhi diri dari mereka. Jangan jauhkan diri dari mereka. Kalau tengok orang ni ahli ibadat yang betul lah, yang betul. Jangan tertipu pula. Ada ahli ibadat ni nampak macam ahli ibadat, tapi dia buat ibadat tak betul. Okey, ma 'alaika min hisabihim min syai'.
tidaklah engkau bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amalan mereka. Wa ma min hisabika alaihim min syai', dan tidaklah mereka juga bertanggungjawab sesuatu pun mengenai hitungan amalanmu. Fataturudahum, maka sekiranya engkau usir mereka, fatakuna minaz zalimin, kamu akan jadi orang-orang yang zalim. Baik, jadi ini adalah perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menolak menolak orang-orang yang lemah, dan perintah supaya memuliakan mereka ini apabila mereka datang kerana mencari keredaan Allah. Kerana mencari keredaan Allah. Jadi jangan halang mereka, jangan pulaukan mereka. Pasal kalau dia buat baik, bukan kamu yang nak bagi pahala kepada mereka, dan bukan mereka juga nak bagi pahala kepada kamu. Semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu asingkan diri kamu daripada orang-orang baik ni, kamu akan jadi orang yang zalim. Fatatrudahum fatakuna minaz zalimin. Kamu menzalimi diri kamu sendiri. Baik. Kita berhenti setakat tu dululah. Masih lagi besok cerita pada masa yang sama, dalam poin yang sama lagi, iaitulah larangan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi daripada menolak orang-orang yang lemah, dan perintah untuk memuliakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.